السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam yang pertama ataupun siri yang pertama pengajian sirah. Pengajian sirah yang mana kita akan menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia ini, tuan-tuan sekalian, antara pengalamannya ialah menjadi tenaga pengajar di Universiti Islam Madinah. Baik, sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, sedia ketahui, sebenarnya banyak masjid ataupun surau yang menganjurkan pengajian sirah. Tetapi kita di masjid ini, kita memilih dalam banyak-banyak kitab rujukan berkaitan dengan pengajian sirah, kita memilih kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih mendalam siapa dia Syekh Al-Mubarakfuri ini, tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita ni. Dia tulis panjang lebar, tetapi secara ringkasnya, tuan-tuan sekalian, kitab kita ni dia ada motivasi tertentu kenapa kita memilih kitab ini. Salah satu daripadanya ialah kitab ni dia mendapat first prize. Dia dapat hadiah utama. Hadiah pertama, hadiah utama dalam satu, kita kata, competition, pertandingan penulisan kitab sirah, buku-buku sirah. Sebab apa? Sebab keperluan untuk mendapatkan rujukan yang menggunakan maklumat-maklumat yang sahih. Sebab pengajian sirah nabawiyah ini dicemari setengah-setengah tempat itu dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang Islam, kita sangat menyintai Nabi dan kita tak mahu ada sebarang maklumat yang palsu yang ditokok tambah, walaupun maklumat itu dengan niat untuk memuji Nabi. Kita berbeza dengan agama Kristian, kan? Kita berbeza dengan agama lain, kan? Kalau agama lain ada maklumat-maklumat yang dipertikaikan, maka kita dalam Islam, kita diajar untuk sangat berhati-hati dan perlu menapis maklumat sedemikian. Maka dengan sebab itu kita memilih kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dan kita tak menafikan bahawa tidak ada kitab yang sempurna dalam dunia. Walaupun dikarang oleh orang yang hebat macam mana sekalipun, kerana selagi nama dia manusia, dia tetap tertakluk kepada kelemahan dan kesilapan. Itu sifat manusia. Kalau dia sempurna 100%, langsung tak ada salah, langsung tak ada cacat cela, dia bukan manusia. Itu yang kita kena pegang. Cuma itu bukan alasan untuk kita tidak mencari maklumat yang terbaik,
khususnya yang berkaitan dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kandungan yang ada dalam kitab ini, tuan-tuan boleh tengok dalam isi kandungan tu bermula pada muka surat yang ke-12. Dan tuan-tuan nak berkenalan dengan penulis, tuan-tuan boleh baca daripada muka surat yang ke-9 dan muka surat yang ke-10. Jadi kita pada malam ni kita akan terus kepada tajuk lokasi dan sifat tabi'i suku kaum Arab. Kita terus kepada tajuk berkenaan, iaitu pada muka surat yang ke-25. Untuk pengetahuan tuan-tuan, pengajian sirah ini dia adalah satu pengajian berkenaan dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latar belakang sejarah dia. Dia lebih kepada perspektif sejarah. Baik, pada muka surat yang ke-25 ini, tajuk dia adalah lokasi dan sifat tabi'i suku kaum Arab. Jadi kita baca pada perenggan yang pertama dahulu. Tanpa sebarang keraguan, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan satu gambaran yang lengkap tentang amanah daripada Yang Maha Berkuasa yang disampaikan baginda untuk membebaskan umat manusia daripada kegelapan dan kesyirikan kepada syurga, cahaya kebenaran dan tauhid. Satu gambaran sahih lagi menyeluruh. Amanah ini hanya boleh dicapai atau difahami melalui kajian yang teliti dan analisis yang sangat mendalam bagi latar belakang dan isu yang berkaitan dengan biografi ini. Disebabkan inilah maka satu bab yang khusus disertakan untuk memperkenalkan tentang sifat atau tabi'i dan perkembangan suku kaum Arab sebelum kedatangan Islam, di samping pengaruh keadaan persekitaran yang membentuk misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perenggan yang pertama ni, sidang hadirin mukminin, dia menceritakan kepada kita tentang kepentingan kita mengaitkan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang Nabi bawa dengan faktor persekitaran, terutamanya persekitaran tempatan. Sehingga kan penting kita mengetahui apa kaitan di antara risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang berlaku di tempat itu. Ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, bahawa salah satu cara kita memahami ajaran agama dengan cara yang paling tepat ialah memahami apa sebenarnya berlaku di tempat itu. Itu yang pertama. Kita nak faham satu-satu benda, tuan-tuan, kita kena tahu apa dia yang berlaku di tempat itu. Yang keduanya, kita akan lihat bagaimana dalam pengajian sirah ini diceritakan kepada kita tentang lokasi, tempat di mana wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lokasi itu dipilih? Kenapa bangsa Arab dipilih? Apakah faktor-faktor yang terlibat? Pengajian sirah kita tidak boleh melihat hanya daripada perspektif sejarah semata-mata, tanpa kita melihat bahawa dalam sejarah itu dia ada pelajaran-pelajaran yang sangat berguna untuk kita ambil iktibar. Sebab tu bagi sesiapa yang biasa dengan pengajian sirah, dia akan biasa contohnya dengan Al-Buti, kan? Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Buti. Kalau tuan-tuan tengok, dia cerita satu benda, dia cerita kepada i'tibar. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Kerana setiap benda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa, kejadian itu, dia ada perkara penting untuk kita ambil i'tibar daripadanya. Kenapa dipilih Mekah? Kenapa dipilih Madinah? Kenapa Allah Ta'ala mengizinkan sesuatu perkara itu berlaku di tempat itu? Dia mesti ada sebab.
Ini menjadi pelajaran kepada kita tuan-tuan sekalian. Bila kita nak sebarkan dakwah, kita nak bimbing sesiapa pun, termasuk kita nak bimbing anak-anak kita, anak Korea dan sebagainya, maka faktor-faktor persekitaran perlu diambil kira. Kita nak keluarga kita baik, tapi kita berada di tempat yang salah, tak boleh. Kita nak suruh anak kita rajin belajar, tapi kita bagi dekat dia game, bagi dekat dia laptop, bagi dekat dia telefon tanpa kawalan, dia takkan jadi. Kerana semua tu dia ada pertalian, dia ada kaitan di antara satu sama lain. Dan kita akan lihat tentang hal ini pada tajuk lokasi negara Arab. Baik, kita tengok apa dia kata. Lokasi negara Arab, dari segi bahasa, perkataan Arab bermaksud padang pasir dan tanah tandus tanpa air dan tumbuh-tumbuhan. Tu Arab tu. Perkataan Arab tu maksud dia apa? Maksud dia ialah padang pasir. Bila sebut Arab, maksud dia padang pasir. Tanah tandus. Apa maksud tanah tandus? Tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Dan itulah yang kita lihat bila kita turun di airport, kita on the way pergi ke hotel, kita boleh tengok, kita akan melalui unta-unta yang berada di padang pasir, dan kita tengok pokok cukup susah untuk kelihatan. Berbanding dengan negara kita, sejak bermulanya sejarah, istilah ini telah digunakan untuk semenanjung Arab dan penduduknya. Mana dah lama lah. Semenanjung Arab disempadani di sebelah baratnya oleh Laut Merah dan Sinai, di sebelah timur oleh Teluk Arab, di selatan oleh Laut Arab yang merupakan lanjutan dari Laut India, dan di sebelah utara oleh negara Syria dan sebahagian dari Iraq. Keluasan kawasannya lebih kurang 1 juta hingga ke 1.300.000 batu persegi. Itu kawasan dia. Baik, semenanjung ini telah mengekalkan kedudukannya sebagai sebuah negara yang penting, disebabkan oleh kedudukan geografinya, disebabkan keadaan dalamannya yang sebahagian besarnya ialah padang pasir. Atau dah tengok dia cerita tu, keadaan sekeliling tu macam mana, dan dalam tu ada apa? Dalam tu kebanyakannya adalah padang pasir. Apa dia kepentingan padang pasir dengan Islam? Apa dia kepentingan padang pasir yang tak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan dengan perkembangan agama Islam? Dia mesti ada sebab. Kita tengok padang pasir, benda yang tak ada nilai. Kita tengok padang pasir. Siapa yang boleh hidup di padang pasir? Kita di Penang ni tuan-tuan, orang pergi campak kita di padang pasir. Tak sesuai kita nak hidup di sana. Kecuali orang letak di hotel mewah, tu cerita lain. Tapi padang pasir itu sendiri bukan tempat yang sesuai bagi kita untuk kita hidup di sana. Tapi dinyatakan di sini bahawa dalam tu mengandungi padang pasir yang tak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka apa dia faedah kepada perkembangan agama? Dia mesti ada faedah. Maka dia nyatakan di sini ialah dengan sebab sebahagian besarnya ialah padang pasir, telah membuatkannya sukar dimasuki oleh pendatang asing. Nampak tak? Dengan sebab dia padang pasir lah, maka sukar bagi pendatang asing dan pihak musuh untuk menyerang. Nak serang macam mana? Bekalan tak ada, air tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada. Zaman dulu tuan-tuan, dia bukan ada jet pejuang, ada kapal terbang, ada helikopter dengan kenderaan macam sekarang. Nak menyeberangi padang pasir yang macam tu, maka itu satu benda yang sangat sukar, sangat sukar. Maka dia kata sukar dimasuki oleh pendatang asing dan pihak musuh untuk menyerang. Maka dengan itu ia membolehkan penduduknya berdikari dan mempunyai kebebasan yang sempurna buat beberapa waktu yang lama, walaupun wujudnya dua kuasa besar sebagai jiran. Padahal bukan jauh sangat pun bagi Rom dan Parsi untuk menggugat Mekah dan Madinah, untuk menggugat ajaran Islam yang akan berkembang itu. Tapi dengan sebab di dalam itu
dipenuhi dengan padang pasir, maka itu menyebabkan kesukaran bagi musuh. Susah. Manakala dalam keadaan luarnya menyebabkan ia menjadi pusat kepada dunia pada zaman silam dan memberi laluan laut dan darat sebagai penghubung kepada kebanyakan negara pada masa itu. Dari segi lokasi dia strategik. Dari segi lokasi dia strategik. Tapi dalam keadaan lokasi dia yang strategik, dia ada halangan. Ini faktor yang melindungi perkembangan Islam. Baik, syukurlah dengan lokasinya yang strategik, Semenanjung Arab telah menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, agama dan seni. Tuan-tuan, kita mengaji sirah, kita tengok ni baru berapa perenggan kita belajar, tuan-tuan. Baru kita baca 4 perenggan, satu muka surat lebih sedikit, kita dah jumpa dah tentang strategi. Kita baru baca tentang pemilihan lokasi. Kita dah jumpa peringkat awal tentang strategi. Strategi ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlukan kepada strategi. Kalau dia kata kun, fayakun. Kalau dia nak hapuskan orang kafir, dia boleh hapuskan orang kafir. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan manusia semua beriman, Allah Ta'ala boleh lakukan semua manusia beriman. Tidak ada kesukaran sedikit pun bagi Allah. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Allah Ta'ala boleh sesatkan siapa saja yang dia mahu. Allah Ta'ala boleh menangkan mana-mana kerajaan. Allah Ta'ala boleh hancurkan mana-mana kerajaan tanpa perlu kepada apa-apa. Itu Allah. Tetapi Allah yang begitu powerful, Allah yang maha berkuasa, Allah yang tiada sesiapa pun yang dapat menghalangnya untuk dia melakukan apa sahaja. Dalam pengajian sirah ni, rupa-rupanya pemilihan tu ada sebab. Padahal Allah Ta'ala tak perlu kepada sebab. Tapi Allah mengajar kepada kita pentingnya strategi, pentingnya mengambil kira faktor-faktor yang boleh menghalang dakwah, pentingnya mengambil kira faktor-faktor yang boleh menggalakkan dakwah, yang boleh melindungi dakwah. Kita tak boleh atas nama dakwah kita rempuh semua benda, tak boleh. Kita nak didik anak kita di rumah pun, tuan-tuan, kena ambil kira faktor. Nampak anak kita mengantuk je waktu siang, kan? Suruh tu tak boleh, suruh ni tak boleh, itu moody, itu bad mood. Mesti ada faktor yang menyebabkan anak kita sentiasa mengantuk pada waktu siang. Kita sebagai bapa, takkan kita tak mau selidik, takkan kita tak mau kaji. Pada perenggan awal-awal lagi, tuan-tuan, dinyatakan tentang mengkaji sirah, benda yang sejarah. Kita kena kaji. Kita nak berdakwah, ni anak kita. Ibda' bin nafsik, mulakan dengan diri kamu, dengan keluarga kamu. Keluarga kita dahulu. Kita belajar atur strategi, belajar menganalisa faktor. Anak kita tak suruh semayang susah, suruh ini susah, kita kena study, tuan-tuan. Kena study pasal apa dia mengantuk. Bila banyak mengantuk, maknanya dia kurang tidur. Kalau dia kurang tidur, apa maksud dia? Malam dia tak tidur ke? Kalau malam dia tak tidur, dia buat apa pada waktu malam? Kena cek. Itu dakwah, itu strategi, itu perancangan, itu analisa. Benda yang kita kena buat. Oh, kita pun tengok, cek intake dia. Tengok dia buat apa malam-malam. Oh, rupanya dia main game sebagai contoh, kan? Rupanya dia chatting dengan kawan dia. Itu yang dikatakan kita mencari punca masalah untuk menyelesaikan masalah. Itu dakwah. Jadi kalau itu pun kita tak mampu lakukan dengan ahli keluarga kita, dalam rumah kita, bumbung yang sama, dalam dinding 4 penjuru yang sama pun kita tak mampu untuk analisa, untuk menyiasat,
dan mencari punca masalah, maka bagaimana kita nak mengatur dakwah di peringkat kampung kita, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan dan seterusnya di peringkat antarabangsa. Ini benda dia, tuan-tuan sekalian. Penting kita mengetahui faktor-faktor itu. Baik, sidang hadirin mukminin, sebagai tambahan kepada apa yang disebut dalam kitab kita ini, saya nak bawakan kepada tuan-tuan sekalian kepada maklumat-maklumat tambahan yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan kenapa Jazirah Arab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk berkembangnya Islam. Maklumat ini sebagai tambahan kepada apa yang ada dalam kitab kita. Baik, antara yang disebut tuan-tuan sekalian oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, antaranya ialah Nabi kita ini tuan-tuan diutuskan di kalangan orang Arab. Orang Arab. Dan orang Arab ni dia punya masalah yang meluas. Masalah dia yang meluas. Bukan semua, tapi yang meluas. Pada ketika itu ialah mereka ni ummi, illiterate. Mereka ni illiterate, mereka ni buta huruf, tak boleh membaca. Nanti kita akan sampai tentang cerita macam mana umminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh membacanya Nabi, malah di kalangan sahabat-sahabat pun ramai yang tak boleh membaca sebenarnya. Nanti kita akan sampai tajuk tu kemudian. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, Nabi diutuskan di kalangan bangsa yang memang literasi itu, buta huruf itu sangat meluas. Sangat meluas. Dan Nabi tidak diutuskan di tengah-tengah bangsa yang bertamadun seperti Rom. Kenapa Nabi tidak diutuskan di tengah-tengah bangsa yang bertamadun seperti Rom? Kenapa Nabi tidak diutuskan di tengah-tengah tamadun Parsi sebagai contoh? Ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Apa bukti kan Nabi diutuskan kepada kaum yang ummi? Buktinya ialah dalam surah Al-Jumu'ah. Kan, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka. Allah Ta'ala sendiri sebut ummi. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Jumu'ah, maknanya sifat ummi sangat penting dalam perkembangan agama. Dia ada sebab, dan Allah Ta'ala mention benda, sebut dalam Quran. Seorang dia mengutus kepada kaum yang ummi. Kaum tu kaum yang ummi, bangsa Arab yang illiterate, bangsa Arab yang buta huruf, yang mana membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Kan, al-hikmah wal hikmah, di situ mufassirun mengatakan wal hikmah itu dengan maksud as-sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, maknanya wa yu'allimuhumul kitaba was sunnah, yakni mengajar kitab dan sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebelum tu mereka ni sangat sesat. Sangat sesat. Baik, apa kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Qadir berkenaan dengan perkataan ummi, illiterate ni, buta huruf, ummiyin. Apa dia ummiyin? Maka Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dia kata ummiyin dalam surah Al-Jumu'ah ini ayat yang kedua, maksud dia bangsa Arab. Bangsa Arab.
Walaupun ada di kalangan mereka yang pandai menulis, bukan kata semua tak pandai menulis, ada pandai menulis, tapi ramai yang tak boleh menulis. Hatta sahabat-sahabat Nabi pun ramai yang tak boleh menulis, walaupun ada beberapa orang yang pandai. Dan bangsa Arab dia ummi sebab dia bukan ahli kitab, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Kalau tuan-tuan tengok di Jazirah Arab ni, dia ada satu benda yang pelik. Dia ada satu benda yang pelik. Itu negeri Arab, Jazirah Arab, wilayah Arab, semenanjung tanah Arab. Tapi macam mana bila Nabi dah sampai di Madinah, Madinah tu dipenuhi dengan orang Yahudi. Yahudi ni dia dominate. Dia dominate. Bila masa Yahudi boleh ada di semenanjung tanah Arab? Ini antara benda yang kita kena tahu suasana tu, tuan-tuan. Kita kena tahu suasana dia. Macam mana Islam tu boleh ada di situ, apa kaitan dengan orang Yahudi? Ini yang kata pengajian sirah. Kan kita belajar tentang kehidupan Nabi, tentang sejarah hidup Nabi dan juga para sahabat. Baik. Maka para ulama menceritakan tentang apa yang berlaku berkenaan dengan mereka ni, tuan-tuan sekalian. Bagaimana Yahudi ni kan, kewujudan dia tu dia ada sebab. Kalau tuan-tuan tengok, dia sebenarnya Yahudi ni dia dihambat, dia dihalau kan, dia dihalau. Seluruh dunia tu tengok, dia Rusia pun ada ramai orang Yahudi, di Eropah ramai orang Yahudi. Baik, tapi macam mana Yahudi tu boleh sampai di Madinah? Ini yang dibahaskan oleh para ulama kan. Sebahagian ulama menceritakan bahawa tentang bagaimana Yahudi itu boleh berada di Madinah, antaranya kerana pada ketika itu, ketika mana Yahudi ni dia dikejar kan, dia dikejar oleh Firaun pada zaman dahulu. Pada masa tu mereka bertempiaran, mereka ni lari. Golongan Yahudi yang mengikuti Musa alaihi salam kan, Bani Israel yang mengikuti Musa alaihi salam. Jadi keturunan mereka tu berkembang biak. Mereka berkembang biak. Maka dalam Taurat, dalam Old Testament, hari ini kita panggil Old Testament, tapi Old Testament tu tidak bermaksud Taurat yang asal. Dalam Taurat diceritakan tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa dia ciri-ciri kota kan, ciri-ciri tempat yang ramai orang yang mana Nabi akan berada di tempat itu. Maka dalam Taurat menceritakan kepada orang Yahudi ini bahawa kedatangan Nabi akhir zaman ialah di satu tempat yang mana sangat subur dengan pokok-pokok kurma. Sangat subur dengan pokok-pokok kurma. Maka sampai maklumat kepada mereka bahawa antara tempat yang mereka boleh pergi yang banyak subur dengan pokok-pokok kurma ialah Madinah. Itu yang menyebabkan orang Yahudi datang beramai-ramai dan mereka berada di Madinah. Mereka berada di Madinah. Sejarah tu kita akan cerita panjang lebar bila sampai kepada tajuk yang sedemikian, tuan-tuan sekalian. Tetapi yang pentingnya ialah Yahudi ni, tuan-tuan sekalian, bila dia sampai di Madinah, dia atur strategi. Sekali lagi strategi. Ini sirah. Kita belajar daripada sejarah. Dia baru sampai di Madinah. Apa yang perlu dia lakukan, tuan-tuan? Supaya dia jadi kuat, supaya dia dominan di Madinah. Sedangkan mereka baru sampai. Orang luar, tuan-tuan sekalian, bila dia sampai di satu kampung, di sebuah negeri, biasanya dia akan ditolak. Dia tidak ada apa-apa, dia tidak ada pengaruh sebab dia orang luar.
Maka Yahudi sebagai orang luar, sebagai pendatang, dia sampai di Madinah, dia berfikir macam mana dia nak jadi satu kaum yang kuat di Madinah. Maka apa strategi yang diatur oleh Yahudi ialah mereka melaga-lagakan dua puak yang besar di Madinah, iaitu Aus dan Khazraj. Ini strategi. Mereka bukan dominan secara kebetulan. Orang Melayu kita hari ni tuan-tuan nak berjaya semua kebetulan. Kalau kita mengharapkan kebetulan, kita susah nak berjaya. Kita kena atur strategi. Aku nak jadi apa? Untuk jadi benda yang aku nak ni, apa yang perlu aku buat? Apa suasana persekitaran yang perlu aku wujudkan supaya benda yang aku mahu ini, supaya aku impikan ini, aku dapat capai. Itu strategi. Kita buat tak, tuan-tuan? Kita buat tak strategi? Ini benda yang kita boleh belajar. Maka Yahudi, dia baru sampai di Madinah, dia nak kuat, maka dia laga-lagakan Aus dengan Khazraj. Dia api-apikan Aus. Sebahagian Yahudi pergi kepada Aus, dia suruh lawan dengan Khazraj. Sebahagian yang lain pergi kepada Khazraj, dia suruh lawan dengan Aus. Dia bekalkan apa yang mereka perlukan. Akhirnya puak Aus dan Khazraj jadi lemah dan sibuk dengan perang. Maka yang dapat menguasai ekonomi, yang dapat menguasai politik di Madinah adalah golongan Yahudi, dengan perancangan yang rapi, dengan strategi. Ini yang kata sirah, tuan-tuan sekalian. Kita belajar ni tuan-tuan bukan nak tadah telinga, nak sedapkan telinga, nak isi masa lapang, tak. Untuk kita ambil pelajaran supaya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Paling kurang dalam rumah tangga kita, paling kurang dalam qaryah kita, kampung kita, untuk kita kembangkan Islam. Ini yang perlu kita belajar, tuan-tuan sekalian. Baik. Kalau kita nak pergi lebih sikit, tuan-tuan sekalian, tentang keadaan di Madinah pada masa itu, sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni, puak-puak Yahudi ni tuan-tuan sekalian, dia rasa mereka lebih civilized. Mereka rasa mereka lebih bertamadun. Peradaban itu ada di tangan mereka. Dan dia pandang orang Arab ni tak ada apa-apa. Dia pandang Arab ni tak ada apa-apa, dengan miskinnya, dengan apa, tak ada apa-apa. Yang pandai meniaga aku, yang kayanya aku, yang pandai di bidang politiknya aku. Itu orang Yahudi pada masa itu. Lalu Abul Aliyah, sebagaimana yang dipetik oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Azim, menceritakan antara doa yang dipanjatkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dia berdoa. Apa doa dia? Dia kata, ya Allah, hantarkan Nabi yang telah disebutkan kisahnya. Dia kata, Allahumma ba'ath hadzal Nabi. Dia kata, ya Allah, hantarkan Nabi yang disebutkan kisahnya dalam Taurat ini, sehingga kami boleh menghukum orang-orang musyrik itu dan membantai mereka. Ini antara doa orang Yahudi. Dia nak hancurkan Aus dan Khazraj, dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala cerita benda ni dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala cerita, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kepada Allah supaya didatangkan Nabi kepada mereka untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Ini orang Yahudi kan, dia minta dengan Allah supaya dia boleh lawan puak-puak musyrik. Dia boleh lawan puak musyrik. Tuan-tuan tahu, ahli kitab dibezakan dengan puak musyrik kan, yang menyembah berhala pada masa itu di kalangan orang-orang Arab kan. Tetapi
Apa yang berlaku itu berlaku benda yang sebaliknya, kan? Dan tidak berpihak kepada mereka. Sebab Allah Ta'ala tidak hantar Nabi yang terakhir itu di kalangan mereka, di kalangan Yahudi, tapi Allah Ta'ala menghantar utusan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang Arab. Maka mereka rasa dengki, cemburu, iri hati, menyebabkan mereka kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah kebinasaan yang berlaku kepada orang Yahudi? Kebinasaan dia kerana mereka ni dengki, kerana mereka ni cemburu, mereka ni iri hati. Sebab Nabi yang mereka harapkan itu, mereka kata sepatutnya di kalangan mereka, di kalangan Yahudi, tapi Allah Ta'ala datangkan di kalangan bangsa lain, bukan di kalangan mereka, yakni di kalangan bangsa Arab. Dia tak puas hati, menyebabkan dia reject kebenaran. Benda ni tuan-tuan sekalian berlaku tak kepada kita? Berlaku. Kalau bukan puak kita, semua salah. Puak kita aja betul. Benda yang puak kita cakap, walaupun terang-terang salah, sokong juga. Perangai sama, tuan-tuan. Cerita macam ni, tuan-tuan, diceritakan kembali kepada kita supaya kita ambil pelajaran. Tak kira kaum mana, tak kira siapa, kalau apa yang mereka perkatakan itu kebenaran, wajib kita terima. Wajib kita terima. Walaupun yang berkata itu adalah musuh kita sekalipun, orang yang kita benci sekalipun, kita wajib terima kebenaran. Itulah Islam yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, kan, dia cerita apa? Ibnu Abbas dia cerita, sebelum Nabi kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni cerita dulu-dulu, orang Arab zaman dulu. Orang Yahudi ni dia harap sangat akan dapat mengalahkan Aus dan Khazraj dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ingat Nabi kita ni di kalangan dia, di kalangan Yahudi. Dia kata dia harap sangat Nabi bila dia muncul, maka Nabi tu akan tolong dia untuk kalahkan Aus dan Khazraj. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengutus Nabi di kalangan orang-orang Arab. Lalu mereka reject, mereka kufur dan mengingkari ucapan yang dahulunya mereka sendiri sebut. Mereka mengharapkan Nabi itu datang tolong mereka untuk kalahkan Aus dan Khazraj. Maka dia kufur kepada ucapan yang dia sendiri sebut dahulu. Sehinggakan Mu'adz bin Jabal dan Bishr bin Barra dari Bani Salamah menyampaikan, bagi tahu kepada orang Yahudi. Dia kata apa? Dia kata, wahai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan peluklah ajaran Islam. Dahulu kamu ingin menghabiskan kami dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih musyrik. Kamu sampaikan kepada kami bahawa baginda akan diutuskan, dan kamu juga menceritakan sifat-sifat baginda kepada kami. Siapa kata ni? Mu'adz bin Jabal. Dulu puak Yahudi juga cerita siapa dia Nabi akhir zaman, sifat dia macam mana, nak kenal dia macam mana. Bila muncul, bila dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, hadirnya nabi dalam kehidupan mereka, mereka tolak, mereka reject. Tetapi kemudiannya puak-puak Yahudi ni, tuan-tuan sekalian, dia bantahkan apa yang diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal. Dia kata apa? Dia kata belum datang kepada kami Nabi yang kami kenal. Dia kata tak ada, hak kami kenal tak ada. Dan dia kata Muhammad itu bukanlah orang yang kami ceritakan kepada kamu. Ni orang kata tipu atas darat, kan? Tipu atas darat, terang-terang orang ingat lagi benda yang dia kata tu, segar lagi apa yang dia sebut. Tapi dia menafikan, orang-orang Yahudi menafikan bahawa mereka pernah menyebut perkataan seperti itu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara apa yang berlaku pada ketika itu. Kemudian Qatadah mengatakan bahawa Ummi
yang ada pada orang Arab itu maksudnya tak boleh menulis. Itu kata Qatadah, kan? Ummi maksudnya tidak boleh menulis. Tetapi para ulama mengatakan bahawa ummi bukanlah bermaksud tidak ada ilmu, kan? Ilmu tu ada, kan? Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat berilmu, kan? Seorang yang sangat berilmu, sangat alim, cumanya tidak boleh menulis, kan? Berkata Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa, Ibn Taymiyah kata apa? Ibn Taymiyah kata bahawa umminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud Nabi itu jahil, bukan bermaksud Nabi tidak ada ilmu, dan tidak bermaksud Nabi tak pandai menghafal. Nabi boleh menghafal, kan? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam kepada para anbiya, kan? Tetapi ummi, perkataan ummi, sifat kepada Nabi kita itu disandarkan kepada Nabi sebab Nabi tak boleh menulis, Nabi tak boleh membaca apa-apa yang ditulis. Itu ummi yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa ummi itu ada pada Nabi? Kenapa ummi ada kepada bangsa Arab? Kenapa ummi ada kepada kebanyakan sahabat-sahabat Nabi? Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, dia kata seandainya Nabi Muhammad itu seorang yang pandai membaca dan pandai menulis, orang keliling dia semua jenis pandai membaca, pandai menulis, sudah tentu orang akan kata ajaran baginda hanyalah daripada benda yang Nabi baca daripada kitab-kitab Allah yang dahulu, yang datang sebelum daripada itu. Tapi bila disebut ummi, Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis, maka itu terbukti adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Taala memilih jazirah Arab? Baik, Allah Taala memilih jazirah Arab sebab Allah Taala meletakkan di situ Baitullah, Kaabah di situ yang menjadi tempat perhimpunan manusia. Cuba kita bayang satu lembah, tempat yang tak ada apa-apa, kan? Yang kita tengok tuan-tuan sekalian, satu tempat yang bukan tempat tumpuan manusia. Tapi bila Allah Ta'ala letakkan di situ Kaabah, maka hari ini kita boleh lihat bagaimana tempat yang kita kata tak layak untuk orang duduk, tapi disitulah tempat yang menjadi jutaan manusia setiap tahun, terutamanya pada waktu musim haji. Siapa yang pernah sampai di Mekah, kan, dia boleh tengok macam mana Mekah ni dengan air tu sangat susah. Lori-lori yang bawa air dan sebagainya, kita boleh bayangkan betapa tempat itu memang satu tempat yang sangat tidak sesuai untuk manusia tinggal padanya. Tetapi kerana ada Kaabah di situ, kan, kerana Islam, kan, ada di situ, maka kita boleh lihat bagaimana hotel-hotel naik, kan, perniagaan dan sebagainya, kemakmuran yang ada di bumi Mekah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa tempat yang gersam, tempat yang tak ada orang, tapi kalau ada faktor-faktor yang boleh menarik, maka dia tetap boleh menjadi prosper, dia boleh jadi makmur. Kan kita biasa tengok, kan, tanah-tanah yang orang tak mau, jual murah aja, tuan-tuan, jual murah. Pasal apa? Dia lembah, nanti air datang, banjir, tenggelam, tanam pokok pun pokok mati. Pasal apa pokok mati? Hujan, tenggelam akar, 2-3 hari mati pokok. Jadi tuan tanah jual murah-murah. Tapi kalau kita orang yang pandai, kita tengok ketinggian berapa nak kena tambun, kita ada duit, kita tambun dia, letakkan tanah yang subur dan sebagainya, akhirnya tempat yang menjadi tempat yang tidak diminati oleh ramai orang, tapi kerana kita pandai menyuburkan dia, kita pandai mengusahakan dia, kita pandai mencari faktor-faktor yang boleh menarik manusia, maka tempat yang asalnya orang tak suka pun kemudiannya boleh berubah menjadi tempat yang diminati oleh manusia dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni yang Allah Taala ajar pada kita. Maka benda yang sama kita apply dalam kehidupan kita. Anak kita tidak ada talent,
Kitalah yang kena build up, kena bina talent pada dalam diri dia. Kita tengok kawan kita tak ada kebolehan apa-apa, tengok kawan kita tak mampu nak tolong untuk berdakwah, kita kena cungkil bakat yang ada pada dia, talent yang ada pada dia. Apa kelebihan yang dia ada? Keluarkan bakat itu, keluarkan kelebihan itu. Itu yang dikatakan bahawa bumi yang gersang kemudiannya menjadi penuh dengan kemakmuran. Begitulah kita. Tengok orang tak ada apa-apa, fikirkan cara macam mana untuk majukan dia. Apatah lagi kalau orang itu adalah anak kita, kalau orang itu adalah kawan kita sendiri. Kita tak, tuan-tuan, kalau kawan berjaya dia jadi dengki. Padahal bila kawan berjaya lah sepatutnya kita tidak dengki. Sebab bila kawan susah, dia menyusahkan kita. Berhutang duit dengan kita, nak pinjam duit dengan kita, dah lah hutangnya hari tu tak bayar lagi, nak berhutang pula. Itu bila kita ada kawan atau saudara yang susah. Maka bila ada kawan atau saudara yang berjaya, jangan kita dengki. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, faktornya ialah kerana semenanjung tanah Arab itu secara geografinya kan, dia terletak di tengah-tengah peta dunia dan dia sangat strategik dalam untuk kita memulakan dakwah. Dakwah ni, tuan-tuan, kena fikir lokasi. Tuan-tuan nak buat markas, tuan-tuan nak buat pusat apa, hub apa sekalipun, lokasi penting. Macam pejabat juga. Tuan-tuan buat kelas, buat pusat apa semua kan, masjid ke apa ke, tapi jauh daripada orang nak pergi pun susah. Itu bukan cara dia. Ni di Malaysia kita ni, tuan-tuan, saya pernah sampai setengah-setengah masjid tu kita tak tahu pun dalam tu ada masjid. Dia punya ceruk dalam tu, tuan-tuan, kita tak tahu dalam tu ada masjid. Cuba tuan-tuan pergi Turki. Siapa yang pernah sampai di Turki? Turki, tuan-tuan sekalian, yang saya suka Turki ni, satu, dia letak masjid tu tempat tinggi. Tempat tinggi. Tuan-tuan boleh nampak megah masjid, boleh nampak daripada jauh. Bila masuk saja waktu azan tu, bersahut-sahutan antara satu masjid dengan masjid yang lain. Macam ni yang kita nak buat syiar agama. Maka bila kita nak buat dakwah, tuan-tuan sekalian, lokasi penting. Kita nak buat pejabat ke, nak buat kelas pengajian, nak buat apa ke, tempat yang mudah orang sampai, kemudahan, fasiliti apa semua, benda tu perlu diambil kira. Perlu diambil kira. Malah kalau tuan-tuan tengok masjid sekarang pun, kerajaan kita bila dia nak award masjid mana nombor 1, masjid mana nombor 2, antara kriteria yang mereka pilih antaranya apa dia? Aktiviti-aktiviti termasuk benda-benda tadi. Sekarang ni ada masjid yang ada homestay, yang ada hotel. Ada masjid yang ada koperasi, yang ada kedai, macam-macam dia orang buat. Jadi itu antara benda yang perlu diambil kira dalam dakwah. Yang keempatnya ialah bahasa Arab menjadi bahasa dakwah dan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ataupun kalamullah, dan bahasa Arab tu sendiri dia ada keistimewaan dia yang tertentu. Yang ini kita kena bahas dalam kuliah kita yang akan datang. Baik, kemudian yang kelimanya ialah Jazirah Arab ini satu jazirah, satu setempat semenanjung kawasan tanah yang memang terkenal dengan kuasa dia, dengan cuaca dia yang melampau. Dia panas kan, membahang, yang mana tak mudah untuk sesiapa menguasai tempat yang macam ni. Dah dia cuaca dia panas, dia padang pasir pula. Kalau tuan-tuan tengok sejarah Australia, kan, sejarah Australia, orang barat dia nak masuk Australia tu, dia terpaksa bawa orang-orang Afghanistan dengan unta. Kan, unta bukan binatang asal yang ada di Australia, tapi Australia satu benua yang penuh dengan padang pasir. Susah binatang mana nak jadi kenderaan, maka paling sesuai kena bawa unta. Maka dia bawa unta.
Bukan daripada Australia, tapi dari luar, dari Afghanistan. Tuan-tuan boleh baca sejarah kan. Jadi itu menunjukkan kepada kita, kalau padang pasir yang luas itu menimbulkan kesukaran, tambah pula dengan cuaca yang sangat panas. Kemudian faktor yang keenamnya, kerana Jazirah Arab dia tidak ada satu agama yang satu-satunya agama yang dianuti oleh majoriti penduduk tanah Arab, tak ada. Dia macam-macam kan, dia ada macam-macam. Jadi agama musyrik banyaklah, sembah berhala dan sebagainya, dan mereka ni tak ada satu agama yang standardized, tak ada. Orang ni agama dia, orang ni agama dia, dengan patung berhala macam-macam. Jadi cara ibadat tu berbeza, maka mereka tidak ada kekuatan. Mereka tu sendiri tidak ada kekuatan. Tuan-tuan, ikut logik, susahkan bagi Allah Ta'ala untuk wujudkan Islam tu di Rom sebagai contoh, biar lawan dengan Kristian. Susahkan bagi Allah Ta'ala untuk mulakan dakwah Islam tu di tempat yang paling ramai orang Yahudi, supaya berlaga dengan orang Yahudi dan kita menang. Tapi Allah Ta'ala mengajar kepada kita bahawa nak memulakan sesuatu, cari di tempat yang mana musuh itu lemah. Bukannya kita pergi ke tempat musuh yang kuat. Itu antara perkara yang perlu menjadi iktibar kepada kita. Tuan-tuan, kita tengok contoh. COVID-19 ni, dia virus. Dia virus. Dan tuan-tuan tanya doktor, dia adalah virus yang sangat lemah. COVID-19 dia bukan virus yang kuat. Bukti dia apa tuan-tuan? Bukti dia, tuan-tuan nak bunuh dia, nak hapuskan dia, tuan-tuan basuh tangan je dengan sabun biasa je. Tuan-tuan tak perlu chemical yang special, yang mahal-mahal, yang ada brand apa-apa, tak payah. Katalah ada virus di tangan tuan-tuan, tuan-tuan basuh dengan air sabun biasa tu, matilah dia. Dia lemah. Itu yang kata COVID-19, dia lemah. Tapi walaupun dia lemah, kalau kena cara dia masuk dalam pernafasan kita, pergi dekat paru-paru, hak lemah itulah tuan-tuan, dia menjadi sangat-sangat bahaya. Tuan-tuan boleh tengok ekonomi dunia lumpuh. Tuan-tuan boleh tengok airport dunia tutup. Sebab apa? Sebab hak lemah ni lah. Sebab tu lemah ni pun tuan-tuan, walaupun lemah, tapi kalau strateginya betul kan, kaedah yang digunakan itu betul, lemah pun dia boleh menggugat kehidupan manusia. Tapi yang penting, poin kita pada malam ni tuan-tuan sekalian, ialah bagaimana Islam itu dia bermula di tempat yang mana orang Arab tu sendiri tidak ada satu agama yang standardized di kalangan mereka, dan ini satu faktor yang memudahkan perkembangan agama Islam. Kemudian satu lagi tuan-tuan sekalian, fanatik kita kata kesukuan, perkauman sangat kuat. Sangat kuat. Dengan fanatik yang sangat kuat inilah tuan-tuan sekalian, Bani Hashim menjadi pelindung. Dia protect kan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti dia, Abu Talib walaupun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berpihak kepada Nabi kita. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dalam dakwah kita kena pandai mencari kekuatan. Dalam dakwah, dalam kehidupan kita ni, kita kena pandai menggunakan kekuatan yang mungkin kekuatan tu tak ada pada kita, tapi ada pada orang lain. Saya tuan-tuan nak cerita satu contoh. Anak saya yang seorang tu, dia ada masalah pembelajaran. Dia ada masalah pembelajaran. Pergi sekolah tu tak cukup, nak kena ada tuition. Kita pandai tak tuan-tuan? Kita pandai tak ajar anak kita? Oh, saya kata, ayah dulu sekolah sains, senang je sains ni. Kan, panggil anak kita, "Meh,
Tunjuk apa benda yang tak tahu. Padahal tuan-tuan sekalian, sekolah sains tu cerita 30 tahun dulu. 30 tahun dulu. Tapi kita duk rasa confident boleh ajar anak kita. Panggil dia. Dia buka buku, tengok, try buat, tak boleh. Matematik moden. Matematik moden. Math. Kita dulu kat sekolah sains duk buat, seronok, suka buat latihan. Panggil anak kita main, ayah ajar, senang je. Tengok soalan tuan-tuan, tu dia. Berbeza. Sangat berbeza. 30 tahun yang dulu tak sama dengan sekarang. Isteri saya tengok, wah, tak boleh. Maka kita ada kelemahan. Kita tak mampu. Bila kita tak mampu, apa yang patut kita buat tuan-tuan? Cari orang yang mampu. Walaupun kita sendiri tak mampu. Bukan bermaksud bila kita tak mampu, kita stop setakat itu, tak. Cari orang mampu. Dapat satu orang cikgu datang ke rumah. Cikgu tu bagus, dia mengajar. Isteri saya tanya, berapa upah? Dia kata, tak payah upah. Dia kata, dia nak doa je. Ada seorang cikgu tuan-tuan datang rumah saya. Dia kata, dia tak mau upah. Dia nak doa je. Saya dengan isteri ni serba salah tuan-tuan. Kita dengan manusia takkan langsung tak bagi upah. Kita ikhtiar cara lain lah untuk bagi balasan kepada dia. Tapi ini contoh bahawa bila kita tak mampu, kita lemah, kita lembek, kita kalah, tidak bermaksud kita tak boleh mencari kekuatan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu ruang oleh Allah Ta'ala dengan ketaksuban bangsa Arab pada ketika itu menyebabkan Nabi dilindungi oleh Bani Hashim. Ini antara manfaat yang diperolehi oleh Nabi kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, Mekah dia menjadi satu tempat tumpuan selepas daripada itu sebagaimana yang kita ketahui, dan ini menjadi faktor memudahkan perkembangan Islam. Dan kemudiannya dengan faktor-faktor lain yang kita akan pelajari dalam kuliah kita yang akan datang. Nanti dalam bulan akan datang kita akan masuk pada suku kaum Arab insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.